Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 4, cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat bersama keluarga masing-masing dan bersedia untuk meneruskan PDPR Matematik tahun 4 pada minggu ini. Pada minggu ini kita akan sambung pembelajaran kita berkenaan dengan tukar unit masa, yang mana kita sambung satu lagi siri penukaran unit masa, iaitu kita akan belajar berkenaan penukaran unit masa melibatkan abad dan tahun. Jadi kita dah selesai berkenaan dengan beberapa pertukaran unit masa sebelum ini, dan ini adalah pertukaran unit masa yang terakhir yang akan kita belajar untuk pembelajaran murid-murid tahun 4. Jadi cikgu nak kenalkan dulu kepada kamu satu konsep ataupun kata kunci di mana satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Ini kata kunci kita. Jadi pertukaran unit masa yang kita akan belajar begini minggu ini adalah berkenaan dengan abad dan tahun. Jika kita nak tukar daripada abad kepada tahun, kita kena darab 100. Manakala kalau kita nak tukar daripada tahun kepada abad, kita kena bahagi 100. Macam mana tu? Kejap lagi cikgu akan tunjuk beberapa contoh berkenaan dengan penukaran unit masa ini. Kita pergi contoh yang pertama. Okey, contohnya cikgu ada 3 abad sama dengan berapa tahun? Soalan dia tanya kalau 3 abad kita nak tukarkan kepada tahun berapa? Kita faham konsep satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Kalau 3 abad berapa? Apa operasi yang terlibat? Ada 2 cara. Biasa kita akan buat kalau 3 abad, kita akan buat 100 tambah 100 tambah 100. Sebab satu abad 100 tahun. Kalau 3 abad kita tambahkan 3 kali, 100 100 100, dapatlah 300. Ataupun dengan cara mudah, kita buat 3 darabkan dengan 100, 3 darab dengan 1, kita dapat 3, belakang tu kita habiskan masukkan sifar dia, kita dapat 300 tahun. So, apa-apa benda lepas ni nak tukarkan penukaran unit daripada abad kepada tahun. Ni cikgu dah tunjuk ni. Abad kepada tahun kita darabkan dengan 100. Apa-apa 5 abad, 5 darab 100. 6 abad, 6 darab dengan 100. 7 abad, 7 darab dengan 100. Contoh yang kedua, cikgu tunjukkan. Okay, yang penting kita kena darabkan dengan 100. 9 abad. 9 abad berapa tahun? 9 kita darabkan dengan 100. Kenapa kita kena darab dengan 100? Sebab satu abad bersamaan dengan 100. Kalau dia tanya 9 abad, 9 darabkanlah dengan 100. So 9 darabkan dengan 1, kita dapat 9. Belakang ni kita masukkan sifar dia, kita akan dapat 900 tahun. Ini untuk soalan yang jenis asasnya abad sahaja. 8 abad, 6 abad, 5 abad, 7 abad, kita darabkan dia terus dengan 100. So 9 darab 1, 9. Disebabkan keistimewaan 100 ini, kita boleh terus buat pemansuhan sifar. So sifar-sifar kita tuliskan. So kita akan dapat 900 tahun. Bagaimana pula kalau dia bergabung? Contoh, selesai siri yang pertama tadi, 8 abad, 7 abad, 6 abad, 5 abad, kita darabkan terus dengan 100, dapatlah satu jawapan. Kalau soalan tu berbentuk begini macam mana? 6 abad 35 tahun sama dengan berapa tahun? Kalau soalan macam ni, macam mana kita nak selesaikan? Sekarang kita tengok 6 abad 35 tahun, berapa tahun? 35 tahun ni dah ada dalam tahun. So kita tidak perlu usik benda ni. Sekarang yang kita perlu usik yang ini dahulu. 6 abad dulu kita nak usik. Kita tukar dulu kepada abad ini kepada tahun. Baik, nak tukarkan 6 abad kepada tahun macam tadi. 6 darabkan dengan 100. Kita dapat berapa? 600. 6 kali 1 kita dapat 6. Masukkan sifar, ada 2 sifar. So kita dapat 600 tahun. Selesai ke? Belum. Disebabkan ada 35 tahun ini, kita kena buat penambahan dalam bentuk lazim dengan 600 ni. Jadi 600 tambahkan dengan 35 tahun,
Dua-dua ni dah dalam tahun, so kita gabungkanlah dia. Tadi tak dalam dua-dua, tak dalam tahun. 1 abad 1 tahun. Sekarang bila kita tukarkan, dua-dua dah dalam tahun. Jadi kita gabungkan dia dengan penambahan bentuk lazim. So kita tambahkan Sifar tambah 5, kita dapat 5. Sifar tambah 3, kita dapat 3. 6 kita turunkan. Dapatlah satu jawapan yang lengkap, iaitu 635 tahun. Ini adalah contoh untuk cara kedua penukaran unit masa akan ditanya, yang mana dia buat gabungan macam ni. Contoh yang seterusnya berkenaan dengan ini, cikgu tunjuk satu lagi. Ini yang cara yang kedua, ataupun siri yang kedua asasnya, macam mana kita nak buat. Cikgu ada 3 abad 75 tahun. Berapa tahun? Berbalik macam cikgu cakap tadi, yang dah dalam tahun ni kita tak perlu kacau. Sekarang abad ni dulu kita perlu usik dia. Macam mana kita nak tukar abad kepada tahun? Kita darabkan dengan 100. 3 darab dengan 100. 3 darab 100 berapa? Dapatlah 300. 3 kali 1, 3, masukkan sifar. So kita dapat 300. Dah selesai? Belum. Kita dah dapat 300 tahun kat sini. Apa kita nak buat dengan 75 tahun ni? Disebabkan ni dah tahun, kita kena gabungkan dia di dalam penambahan bentuk lazim. Tambahkan dengan 75 tahun. So kita akan dapat sifar tambah 5, 5, sifar tambah 7, 7, 3 turunkan, kita dapat 375 tahun. 3 abad 75 tahun bersamaan dengan 375 tahun. Ini cara menukar unit daripada abad kepada tahun. Cara yang pertama tadi dia tanya abad, 8 abad, 9 abad, 7 abad berapa tahun. Untuk cara kedua ni, dia bagi 2 pula gabungan. Kita kena darab, selesaikan dulu abad ni, lepas tu kita tambah dalam bentuk lazim. Itu antara 2 cara bagaimana kita boleh ditanya berkenaan dengan penukaran unit daripada abad kepada tahun. Jelas Baik murid-murid, selesai untuk pertukaran unit daripada abad kepada tahun. Sekarang kita beralih pula cara ataupun cikgu nak tunjukkan kepada kamu bagaimana kita nak menukar ghostan belakang daripada tahun kepada abad pula. Tadi kita dah belajar abad kepada tahun, darab 100. Sekarang kalau daripada tahun kepada abad, kita kena bahagi 100. Macam mana nak buat? Contohnya, cikgu ada 900 tahun. Berapa abad? Terbalik pula. Tadi kita buat daripada abad kepada tahun. Sekarang daripada tahun pula kita nak pergi kepada abad. Okey, caranya kita bahagi 100. Bila bahagi 100, apa nak buat? Buat dulu sifir 100. Sifir 100 tak payah hafal. Sifir 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Selesai sifir 100. Jadi kita nak selesaikan 900 tahun ni berapa abad? Kita bahagikanlah dengan 100. Okey, bila kita buat pembahagian, macam biasalah, kita kena tengok nombor dalam yang kat sini dalam sifir kita. Kita boleh terus tengok 900. Okey, 900 ada tak dalam sifir 100 kita? Cari. Okey, ada di sini. Tingkat berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di atas ni kita letak 9. Yang kita bulatkan tu kita letak bawah. So kita tolakkan dia. Sifar. Habis. Bila habis, jawapan yang di atas itulah yang menunjukkan jawapan yang sebenar. Jadi 900 tahun bersamaan dengan 9 abad. Bila kita buat pembahagian sifar, atas ni kita akan ambil jawapan dia sebagai abad lah. Jadi jawapan kat sini adalah 9 abad. Kalau 800 kita cari 800. Kalau 600 kita cari 600. So 6 abad contohnya macam tu Okey, contoh yang seterusnya. Cikgu bagi lagi satu contoh. 400 abad. 400 tahun. Berapa abad? Kita balik pula kepada proses yang sama daripada tahun kepada abad.
tahun kepada abad bahagi 100. Jadi 400 bahagikan dengan 100. Cari dalam sifir 9 kita, ada tak 400? Ada. So kita ambil terus 400 berada di tingkat 1, 2, 3, 4. So 4 di sini. So kita tolakkan dia, kita akan dapat 400. Mana dapat 400 ni? Ni yang awak bulatkan ni. So kita tolakkan sifar, sifar, sifar. Selesai. Jadi kita dapatlah 400 tahun bersamaan dengan 4 abad. Okey, tapi macam mana kalau kita buat pembahagian bila kita tolak dapat baki? Apa yang akan jadi? Okey, kita tengok apa yang akan berlaku. Contohnya, cikgu ada 654 tahun berapa abad? Okey, kita pergi balik, sama juga proses dia. Kita pada tahun kepada abad kita kena bahagikan dengan 100. So kita bahagikanlah 654 bahagikan dengan 100. Bila kita buat pembahagian, kita terus tengok 654. Ada tak 654 dalam sifir? Tak ada. Tapi ada tak yang dekat-dekat dengan 654 yang boleh kita bulatkan dan kita boleh tolakkan dengan 654? Mana nombor tu? 700 boleh? Tak boleh. Sebab nombor 654 lebih kecil. Kita kena ambil kecil sikit je daripada 654. Mana yang dekat-dekat? So kita akan ambil 600. 600 sebab ada di tingkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tingkat 6. Berapa dia? 600. Tolakkan. 4 tolak sifar 4, 5 tolak sifar 5. Nampak? Ni yang cikgu cakap ada baki. Bila kita buat pembahagian sebelum ni cikgu ajar, bila kita dah tolak, kita kena turunkan nombor kat sebelah kan? Tapi masalahnya dah tak ada nombor dah ni, kita nak turunkan. Apa nak buat? Bila soalan dapat macam ni, ada baki di sini, kita akan dapat jawapan dia begini. 6 abad. Baki yang di bawah ni kita akan jadi tahun. Jadi jawapan yang sebenarnya ialah 6 abad 54 tahun. Ini adalah khas untuk bila kita bahagi, kita dapat baki. Bila kita dapat baki, atas memberi jawapan abad dan bawah memberi jawapan baki, ini ialah tahun. Jelas murid-murid? Itu sahaja cara untuk menukar daripada tahun kepada abad. Dua perkara kita belajar hari ini. Daripada abad kepada tahun kita darab 100. Dan daripada tahun kepada abad kita bahagi 100. Baik murid-murid, kita dah belajar tadi. Cikgu dah tunjuk beberapa contoh tentang penukaran daripada abad kepada tahun dan tahun kepada abad. Sekarang giliran kamu untuk membuat sedikit latihan pengukuhan untuk menguji kefahaman kamu atas apa yang kamu belajar sebentar tadi. Jadi cikgu nak kamu buat dalam buku tulis kamu ada 4 soalan pertukaran unik daripada abad kepada tahun dan ada 2 soalan berkenaan dengan daripada tahun kepada abad. Okey, contoh Jadi soalan 1. Dia kata 7 abad bersamaan dengan berapa tahun? Kita dah cakap tadi. Daripada abad kepada tahun apa nak buat? Darabkan je dengan 100. 7 darabkan dengan 100. Dapatlah jawapan dia. Untuk 8 abad 35 tahun. Ni dia bergabung. Cikgu cakap apa? Tukarkan dulu 8 abad ni kepada tahun. Lepas tu kita tambahkan dengan 35. Okey, untuk soalan 3. 500 tahun berapa abad daripada tahun kepada abad? Tahun kepada abad kita bahagi 100. Okey, kita buatlah 500 bahagikan dengan 100. Buat sifir 100, cari 500 dalam sifir kita. Dan dapatlah jawapan dia. Dan untuk soalan yang terakhir, 625 tahun berapa abad berapa tahun? Maksudnya bila awak buat bahagi 625 ni bahagikan dengan 100, awak akan dapat baki. Baki itulah yang akan jadi berapa tahun kat sini. Boleh buat Kalau ada apa-apa masalah, terus maklum dengan cikgu. Terima kasih. Jumpa lagi dalam PDPR akan datang. Jangan lupa siapkan tugasan. Assalamualaikum.